Okay, good afternoon. Untuk undang-undang tanah pada hari ini, seperti mana saya kata, kita nak buat soalan-soalan kan. So soalan-soalan dia saya dah bagi dalam WhatsApp. So yang soalan pertama ialah berkaitan dengan prinsip equity dan tanah. Seperti mana kita tahu, Section 3 Section 6 satu ialah memberikan kelonggaran dari segi kemasukan penggunaan prinsip undang-undang Inggeris. Section 6 pula menyatakan tidak boleh kerana menghadkan pelaksanaan berkaitan dengan apa-apa berkaitan dengan tanah. So kamu ada Section 3 dan Section 6 penghadatan. Ini semua kamu tahu. Basically first ialah berkaitan dengan bad trust. Bad trust ialah apa? If you know, bad trust ialah semasa satu pindah milih sedang berlaku di antara pembeli dan penjual, maka penjual itu akan menjadi seorang bad trust kepada pembeli sehingga semua perkara prosedur itu dilaksanakan dalam tempoh masa 3 bulan. Seperti mana kita tahu convincing matter. Ini semua ialah berkaitan dengan convincing matter. Besides that, you all know that if you have menjadi seorang bad trust, adakah ini diiktiraf atau tidak? Bad trust ialah prinsip equity Inggeris. So adakah ia diiktiraf atau tidak? Itu persoalannya. So di dalam kes Ching Chong, di mana ia merupakan satu bentuk keganjilan untuk mengiktiraf prinsip-prinsip equity kerana kita memiliki KTN, Kanun Tanah Negara secara komprehensif. Disebabkan itu kita tidak mengiktirafnya. Tetapi dalam Borneo Housing pula, dia menyatakan ada 3 keadaan untuk pengiktirafan. Itu harga belian penuh telah dibayar, memorandum pindah milik sudah disempurnakan, dan ia sudah menjadi terlambat untuk kita menyatakan bahawa adakah boleh iktiraf atau tidak, kerana memang ada kecenderungan untuk memberi pengiktirafan. Ini semua kita faham. Satu kes akan kata tidak, satu kes akan kata ya. Sama juga, mungkin 2 kes kata ya atau tidak dan sebagainya. So ini adalah dalam keadaan bentuk kes-kes itu iktiraf atau tidak. That's all. Tetapi ada juga kita nak lihat kepada garden equity. Garden equity di sini, kalau kamu lihat, garden equity ialah berkaitan dengan apa? Satu berkaitan mortgage, iaitu bila kita pindah milik satu tanah, satu pindah milik itu akan pergi kepada pihak itu, iaitu pembeli, penjual, pembeli. Tetapi ia tidak akan dipindah milikkan kepada kita, orang yang memberikan loan. Contohnya ada bank, Maybank ke CIMB dan sebagainya. Mortgage akan menjadi sesuatu pindah milik kepada nama mereka. Itu tidak boleh. So bila kamu memberi pinjaman, saya tidak boleh memindah milikkan tanah itu kepada kamu. Itu akan menjadi apa? Garden equity. Itu dimasukkan di sini ialah garden equity mengikut prinsip garden equity dalam prinsip undang-undang Inggeris. Ini tidak diiktiraf dalam KTN. Satu pindah milik itu perlu dilaksanakan mengikut kanun tanah negara. Faham? So kes mana yang tidak bersetuju, kes mana yang bersetuju, ini semua saya rasa saya dah bincang, tapi saya akan bincangkan balik. Kes yang menyatakan tidak bersetuju adalah BBMB Direct Development. Lepas tu kamu ada Haji Abdul Rahman, yang di mana lebih detail dia punya penjelasannya, bahawa menyatakan bahawa satu peraturan pindah milik yang terdapat di dalam Peraturan Pendaftaran Hak Milik 1851 Negeri Selangor tidak mengiktiraf pemindah milikan seperti ini. Disebabkan itu ia gagal di sini dan juga gagal di dalam konsep equity penembusan. So Haji Abdul Rahman di sini juga tidak mengiktiraf. Kerana sudah gagal di sini kan, memanglah tidak boleh, kerana tidak mengiktiraf prinsip apa? Equity. Tetapi apa yang berlaku dalam keadaan Chua Eng Kiong pula, dia ada beberapa keadaan di mana menyatakan ia boleh diiktiraf. Ni cikgu dah bincang dengan kamu, tapi saya memberikanlah bentuk point form, iaitu dia kata diiktiraf kerana secara implied ataupun secara nyata kanun tanah negara tidak akan melepaskan satu perkara unik seperti ini. So dia kata semua komprehensif dalam kanun tanah negara. Mengapa ia tidak menyatakan bahawa garden equity tidak diiktiraf? So persoalannya ialah bermaksud bahawa ia boleh diiktiraf. So dia orang kata kena tulis secara precise lah. Itu satu. Kedua ialah dia kata mengikut Section 21 Akta Masa, tak ada apa-apa yang menghadkan pembentuk atau pemakaian equity ini. Lepas tu dia kata kita tidak boleh sewenang-wenangnya mengikut UMBC kerana ia unik, ia berkaitan dengan konsep atau prosedur penyitaan, bukan berkaitan dengan apa yang kita bercakap tentang garden equity. Akhirnya juga dia kata mengikut kes Otiam, dia kata prinsip Torrance ialah satu bentuk memberikan komprehensif. Bermaksud bahawa tanah ialah perlu didaftarkan dan dia perlu mudahkan konsep itu. You tidak boleh kata, oh kita nak baca balik semula soalan dia saya bagi. Soalan dia tahu kan? Saya dah bagi soalan dia. Soalan dia tahun berapa? 2015-2016. Land law. Konsep prinsip equity yang masih digunakan dalam undang-undang tanah di Indonesia
yang beroperasi di bawah sistem Torrens telah lama menjadi punca ketidakpastian dan kekeliruan. Analisa secara kritikal kenyataan itu dengan merujuk kepada kes-kes relevan yang diputuskan. Pada pendapat anda, perlukah prinsip ekuiti tersebut terus digunakan dalam undang-undang tanah di Malaysia? Berikan sebab-sebab bagi jawapan anda. Sebelum kamu jawab ini, ada banyak isu dalam sini. So cikgu nak kamu fokus kepada dia punya law first. So law dia jelas, kamu ada tadi saya dah sebutkan berkaitan dengan apa? Bad trust, garden equity. Last one ialah berkaitan dengan konsep equity penembusan. Now ialah konsep equity penyitaan. So you can see this konsep equity penyitaan di UMBC ya. Tanah di-charge, disita, gagal bayar cukai tanah. Selalunya seperti inilah. Jika gagal bayar cukai tanah, tanah itu akan disita, akan dilelongkan. So sekarang apa nak dia meminta relief dari segi relief equity penyitaan. Bolehkah relief equity penyitaan diberikan? Mahkamah kata apa? Dia kata relief yang hanya ada hanyalah dalam bentuk apa? Dalam mana? Dalam KTN saja. Yang ada dalam KTN saja. Maksudnya KTN saja yang boleh memberikan relief. Kalau nampak rayuan itu hanya kepada mahkamah saja. Okey, saya kamu tahu kan section-section dia kan. Ingatkan balik section-section. Last week only cikgu dah ajar. Okey, lepas tu pergi kepada doktrin notice konstruktif. Case law yang paling simple untuk kamu ialah apa? Wholly holding. Wholly holding pun nak jualkan tanah kerana mereka tidak membayar wang, loan dan sebagainya, tak bayar. Bila nak menjual, pasti ada orang yang duduk di dalam tanah itu selain daripada mereka. Ini tanah yang luas selalunya. Selalunya tanah yang luas. Ada orang-orang yang membina temple lah. Ada orang yang akan gunakan sebagai tempat jalan kaki lah. Jalan kaki ni, pejalan kaki ni dipanggil sebagai apa? Ismu dan sebagainya. So, adakah mereka ini boleh ada kuasa dalam tanah itu? Boleh, hanya jika bank tersebut memiliki notis sebenar, bukan notis konstruktif. So jika wholly holding ni, mahkamah pun kata jika bank hanya ada notis konstruktif, bermaksud bahawa pihak yang ada kepentingan dalam tanah itu perlu masukkan caveat ataupun easement, baru mereka boleh berjaya untuk menuntut. Kalau tidak, tidak boleh. Okey. Pergi kepada case law terusnya. Apa case law? Thai Finance. Dalam case law tersebut pun mahkamah menyatakan bank hanya memiliki notis konstruktif. Tetapi satu kes saja berjaya setakat ini, ataupun saya kata dalam silibus kita lah, kita ada banyak kes yang mungkin berjaya. Dalam silibus kata satu kes yang sangat-sangat penting untuk diingati kerana berkaitan dengan notis, membezakan notis itu sendiri. Iaitu kamu ada case law apa? Public Finance Berhad versus Narayanasamy. This case law only says that bank memiliki notis sebenar, maka mereka tidak boleh membuat lelungan ataupun mencabar kepentingan pihak-pihak yang masih berada di dalam tempat tersebut. Mereka perlu bagi relief kepada mereka. Okay. After that only, you going to look into a very important case, but put it last. Okay, everyone would like to write that in beberapa first and so on. No need, you just put it last. Ialah berkaitan dengan doktrin notice license yang tidak boleh dibatalkan di dalam case Davey versus Francis. Okay, Davey versus Francis, you all know right? Di mana tuan milik telah pun membenarkan plaintiff untuk tinggal. Selepas itu dia meninggal. Plaintiff pula akhirnya ingin diusirkan oleh anak tersebut, tetapi plaintiff menyatakan bahawa dia memiliki kepentingan. Maka plaintiff kata ada kepentingan kerana apa? Sudah pun diberi satu bentuk jaminan ataupun janji, kamu boleh tinggal selama-lama yang kamu inginkan di sana. Itu akan jadi doktrin apa? Equity, berganding equity, di mana dia diberikan satu bentuk license untuk duduk di sana selama-lamanya. So dia akan jadi juga dalam prinsip seperti estoppel lah, di mana diberikan satu harapan, orang percaya harapan itu.